Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada pada pagi ini insya-Allah kuliah duha kita, dan kita menggunakan kitab Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah, hidup dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buku kedua saya, terbitan daripada Galeri Ilmu Sdn Bhd. Dan sahabat-sahabat yang belum mendapatkan buku ni insya-Allah boleh kita dapatkan sama ada melalui order terus daripada kita di Darul Faiz ini. Ada nombor yang akan kita attachkan sebentar lagi, ataupun boleh juga dapatkan daripada pihak Galeri Ilmu sendiri. InsyaAllah kita akan postkan kepada tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan boleh juga dapatkan di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan anda. Macam iklan buku pula. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aida, terima kasih sudi untuk bersama dengan kita. Yahada Deqi, insyaAllah Syed Muhammad, Ummu Zulaikha, Khalis Hazwan, ala wa sahlan. Baik, hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu memakai pakaian. Memakai pakaian dalam himpunan apakah perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Jawahirdin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halamatus Sa'diyah, masya-Allah, ni top fan ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syari, alhamdulillah Ustaz sihat, baru balik pada Kuala Lumpur semalam. Dah balik tu sampai tu terus buat program. Dah petang ada program dengan Selangor FM, malam ada program lagi. Masya-Allah, inilah tugas saya, yang tanggungjawab yang saya kena buat. Alhamdulillah. Mohon doa daripada semua sahabat-sahabat untuk Allah berikan kekuatan dan kesihatan kepada saya sebaiknya. Muhammad Fadli Arif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I am good, alhamdulillah. Thank you very much. Baik, saya Syamad. Okey, kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu bab memakai pakaian. Dalam bab ini akan menghimpunkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad hadis-hadis ataupun berkaitan dengan Nabi SAW, pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW dan cara Nabi SAW memakai pakaian. Kita boleh tengok insya-Allah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jenis baju yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara baju yang dipakai oleh baginda Nabi SAW ialah al-qamis. Al-qamis. Al-qamis ni apa? Al-qamis ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, satu pakaian, baju yang mempunyai belahan leher dan dua lengan. Qamis ni dia baju ada belahan leher kat sini, ada dua lengan. Dua lengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qamis yang dipakai oleh baginda Nabi SAW
panjang lengannya hingga sampai ke pergelangan tangan, sementara labuhnya hingga sampai ke betis, tak sampai ke buku lali. Macam kita punya jubah lah kot kan, kita punya jubah, tapi had dia setakat betis. Sekarang kita bincang pasal apa Nabi SAW pakai baju setakat betis, dan kenapa Nabi SAW tak izinkan sahabat-sahabat untuk pakai baju melebihi daripada buku lali. Sekarang kita bincang pasal apa, dan boleh tak kita pakai baju melepasi dia buku lali, salah ataupun tidak. Sekarang kita akan bincang sebentar lagi, insyaAllah. Pakaian kamis ini mungkin menyamai jubah yang dipakai oleh orang pada ketika ini. Ini adalah pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW, walaupun Nabi SAW tidaklah sentiasa memakainya. Nabi pernah memakai kamis tanpa mengancingkan butangnya yang menutup bahagian terbuka di bahagian belahan leher, dan perbuatan tersebut menjadi ikutan oleh sebahagian para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ada kamis. Kamis ni kalau kita nak faham macam salih ala Sayyidina Muhammad, jubah yang kita pakai. Sana saya nak buat adjustment sikit. Dah sangat. Sorry, buat adjustment. Okay, alright. Tu nampak kan? Okay. Jadi subhanallah, saya cermat apa dia tahu? Kamis kan. Jadi kamis ni lebih menyerupai kepada salat cermat kita punya jubah yang dipakai oleh kita pada ketika inilah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jubah yang kita pakai pada ketika ini. Betul, ada beg tu. Okay, saya tekan sikit. Okay, dengan jauh sangat sebab mic. Okay, alright. Dekat sangat, nampak seketui muka saya. Hujurkan sikit. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW biasa, kadang-kadang Nabi SAW buka butang. Sebab tu kadang-kadang tengok ada sahabat, ada orang yang dia pakai jubah ni, dia buka butang macam tu. Pasal apa dia buka butang macam tu? Sebab dia nak tiru sunnah Nabi SAW. Tapi di sana ada juga riwayat yang menceritakan Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat at least untuk memakai butang. Saya ni particular sikit, saya lebih selesa untuk pakai butang, dan saya didik anak-anak pelajar saya juga untuk butangkan baju ni sebab lebih kemas, nampaknya lebih presentable nak dibandingkan dengan kalau kita tak pakai butang ni, nampak agak selekeh. Jadi saya cukup particular sikit bab-bab macam tu. Pelajar-pelajar saya depa di butang sampai ke atas tu. Kalau kadang-kadang duk lepas butang tu nampak saya lalu dia bukan cepat-cepat butang balik sebab dia beritahu saya ni sangat particular sikit bab-bab macam tu. Sebab kita rasa betul kan, we have to be presentable lah. Kita kena presentable sebab kita nak bawa image ni, kita nak bawa produk ni nama Islam. Dan Islam ni kemas, Islam ni cantik, Islam ni bersih kan, yang pakai selekeh saja tapi duk cakap bab Islam, tapi pakaian kita pakaian tak menepati apa yang dianjurkan oleh Islam, yang kemas, cantik, smart. Okay, yang pertama nama dia kamis. Kita faham dah kamis yang dipakai oleh Nabi SAW ni satu bentuk pakaian, baju yang dia ada belahan di leher ni, maksud dia ada bukaan dekat sini, dan dia ada lengan kamis ni biasa akan sampai ke pergelangan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai had ni. Salih sama. Okey, itu yang pertama. Dan labuh dia sampai ke betis. Sampai ke kawasan betis. Baik. Yang kedua, al-jubbah. Al-jubbah ni apa? Al-jubbah adalah satu jenis pakaian yang labuh dan luas. Terbuka di bahagian hadapannya daripada atas hingga ke bawah dan dipakai pada bahagian luar pakaian. Salih alaihi wasallam. Okey, kalau kita tengok di gambar ni, kita nampak ada dua. Satu yang atas ni lebih menyerupai kamis. Lebih menyerupai kamis. Dia macam apa dia panggil tu? Salih alaihi wasallam. Kurta kan, tapi labuh lagi. Kalau kamis tu dia labuh lagi sampai ke betis ya, macam jubah kita lah. Dan ini adalah jubah
Jubah ni biasa kita tengok macam salih ala Sayyidina Muhammad, apa ni, macam imam-imam di Masjidil Haram pakai, macam itulah, itu jubah. Jubah ni dia pakai daripada luar. Ahlan wa sahlan Ummu Hani daripada Egypt, masya-Allah, ahlan wa sahlan. Jadi salih anak dengan mak sama-sama tengok online. Jadi pakai salih ala Sayyidina Muhammad, dia pakai di sebelah luar tu. Sebelah luar tu dia panggil jubbah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian mana dia? So dua bentuk pakaian. Faham Nana? Dua bentuk pakaian. Yang pertama dia nama al-qamis, yang keduanya nama al-jubbah. Itu bentuk-bentuk pakaian yang Nabi SAW biasa pakai. Qamis pun kita biasa tengok, satu pakaian yang macam jubah kita ni, ataupun macam kurta cuma sedikit labuh. Yang keduanya salih ala Sayyidina Muhammad, apa dia? Jubbah. Jubbah ni dia pakai di luar. Dan dia tak berbutang, dia tak butang, dia macam orang-orang apa ni Arab pakai, macam imam-imam Masjidil Haram pakai tu, tutup macam tu. Itu al-jubbah. Ini dua bentuk pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi SAW, di samping jenis-jenis pakaian yang lain yang kita akan bincangkan nanti. Baik, bentuk baju Nabi SAW, muka surat 23. Bentuk baju Nabi SAW. Yang pertama, lengan baju. Setakat mana lengan baju Nabi SAW? Tuan-tuan, pasal apa kita duk mengaji pasal Nabi SAW ni? Kita duk mengaji pasal Nabi SAW ni sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak kenal Nabi kita Muhammad SAW. Sebab syarat untuk mencintai ialah mengenali. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Dek Jun betul macam habaib duk pakai. Macam tu. Habaib duk tiru macam yang Nabi SAW pakai. Nabi SAW tidak sempurna sebut, tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga kamu mencintai aku, kata Nabi, melebihi daripada kamu cinta pada anak pinak kamu, bapa kamu dan manusia seluruhnya. Macam mana kita nak cinta Nabi lebih daripada kita cinta pada mak kita, sedangkan kita kenal mak kita, kita kenal ayah kita, kita kenal orang yang dekat dengan kita, kita kenal anak-anak kita. Salih Ahmad, tapi kita dituntut untuk mencintai Nabi lebih daripada mak ayah kita. Macam mana syaratnya? Kenal dia, belajar tentang dia, apa yang Nabi SAW suka, apa Nabi SAW tak suka, apa Nabi SAW pakai, apa Nabi SAW makan, macam mana Nabi SAW kehidupan dia. Nabi SAW pergi perang, Nabi SAW buat susur galur kehidupan dia, kita halusi. Maka itulah jalan untuk mencintai. Orang yang cinta Nabi SAW, dia akan bangkit dengan Nabi SAW. Nabi SAW sebut, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dalam satu hadis yang lain Nabi SAW sebut, al-mar'u man ahabba ma'a man ahabba, seorang itu akan bersama dengan seorang yang dia cinta. Kita cinta siapa? Siapa kita cinta? Kita boleh sebut, kita cakap gitu, aku cinta Rasulullah SAW, tapi betul tak hati kita cinta Rasulullah SAW? Nah, saya semat tuan-tuan, nak sampai ke tahap cinta ni bukan cerita setakat tahu, tapi dia kenal sungguh-sungguh kenal, baru dia boleh masuk tahap cinta. Untung para sahabat Nabi SAW, mereka dapat tengok Nabi SAW depan mata mereka. Mereka duduk depan Nabi SAW, berebut-rebut mereka nak pegang kulit Nabi, nak cium kulit Nabi SAW, nak peluk Nabi SAW, nak pegang tangan Nabi. Mereka duduk depan Nabi, mereka tengok keindahan wajah Nabi SAW ni. Salih alaihi wasallam macam tunggul kayu. Burung boleh bertinggi atas kepala sebab menyaksikan keindahan yang duduk depan mata. Nabi Yusuf AS ni cantik Nabi Yusuf, tapi Nabi kita Muhammad lagi cantik pada Nabi Yusuf AS. Sebab tu kalau orang yang tengok wajah Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan jatuh cinta dekat Nabi SAW. Itu kelebihan para sahabat yang dapat tengok wajah Nabi SAW. Tapi kita tak dapat tengok wajah Nabi SAW. Tapi macam mana kita nak cinta Nabi SAW macam para sahabat mencintai Nabi? Mereka mencintai sebab mereka mampu untuk tengok di depan mata. Kita tak mampu nak tengok depan mata, tak dapat nikmat melihat wajah Nabi dengan mata kepala. Habis tu kita tak ada cara melainkan kita kena belajar tentang Nabi SAW. Belajar tentang Nabi SAW. Ambil tahu, belajar sejarah hidup Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha tu kita akan dapat cinta ke Nabi SAW. Sebab kita nak bangkit dengan Nabi SAW tidak yaumul qiyamah. Atau sallallahu alaihi Muhammad, antara jalan untuk kita bangkit bersama dengan Nabi SAW di yaumul qiyamah ialah kita mencintai alim ulama di keliling kita. Cinta dekat orang-orang soleh, cinta dekat orang-orang alim di kalangan kita. Sebab
Macam mana para sahabat dapat tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bercinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat tengok wajah Nabi. Kita tak tengok sahabat tengok wajah Nabi, tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak dapat tengok wajah Nabi, yang kita tak dapat tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala kita ni. Tapi siapa di sekeliling kita yang boleh bawa kita untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alim ulama. Sebab tu jangan jauh diri kita pada ulama. Belajar untuk cintakan alim ulama. Bila kita cintakan orang yang duduk depan kita dengan akhlak dia, dengan kebaikan dia, dengan kelakuan dia yang baik, maka kita dah mencintai alim ulama. Dengan harapan nanti alim ulama ni dia pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia akan bangkit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dia boleh bawa kita untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Nah, itu di antara jalan, itu cara dia. Kenapa kita perlu mencintai alim ulama yang ada pada kita waktu ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Itu sebab tu kita mengaji pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengan baju panjangnya hingga ke pergelangan tangan. An Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Rawahu Abi Daud wa Tirmizi. Diriwayatkan daripada Asma binti Yazid sallallahu alaihi Muhammad radhiyallahu anha, beliau menceritakan lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labuh hingga ke pergelangan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Kak Jalilah. Kak Jalilah Abdullah merupakan salah seorang yang terlibat secara langsung dalam Ustaz Muhammad mempromosi buku-buku di galeri ilmu ni. Orang yang sangat rapat dengan Ustaz Muhadir Haji Jul, masya-Allah, betul hadiah Allah pilih dia. Jadi sallallahu alaihi Muhammad dan Ustaz Muhadir merupakan penasihat syariah kepada Ustaz Ismail galeri ilmu, dan insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad ni buku ni adalah buku terbitan galeri ilmu. Hidup dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan buku ini boleh berhubung terus dengan pihak galeri ilmu. Insya-Allah galeri ilmu kadang-kadang ada promosi-promosi yang dia buat, dan waktu-waktu kita PKP ni sebagainya, inilah waktu paling sesuai untuk kita membeli buku-buku ni dan sebagainya. Dan boleh hadiahkan kepada kawan-kawan, dan tak ada hadiah yang lebih cantik melainkan hadiah sebuah buku, sebab dia merupakan satu benda yang berpanjangan hingga ke yaumul qiyamah. Aniza Bahari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Diceritakan bahawa daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau menceritakan lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labuh hingga ke pergelangan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, yang pertamanya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam labuh sampai mana? Sampai pergelangan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih. Ni. Ini biasa yang kita biasa pakai. Macam ni lah kan? Sampai ke pergelangan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, pasal apa? Saya duduk tengok Ustaz, kalau Ustaz ceramah, Ustaz suka lipat tangan baju. Tak ada. Tahu saya apa? Pasal saya rasa lebih rapat. Tak ada? Lebih santai. Saya tak mau kita duduk dalam suasana yang terlalu formal. Dan macam ni, dengan butang baju kat atas, dengan butang baju macam ni kan. Macam duduk kat dalam TV pula kan. Jadi saya suka lipat tangan baju ni. Pasal apa? Pasal saya rasa lebih santai, dan saya rasa saya lebih rapat dengan tuan-tuan yang tengok kuliah saya pada hari ni. Tu kan. Kalau tuan-tuan tengok Perdana Menteri dia akan buat announcement kan. Perdana Menteri akan buat announcement, dia ada pakaian yang dia pakai sesuai dengan announcement yang dia akan buat. Kalau announcement tu dalam bentuk macam benda-benda yang sangat rasmi, benda-benda yang tentang undang-undang atau peraturan yang penting, maka Perdana Menteri akan pakai coat, pakai tie. Tapi kalau penyampaian yang bentuk santai, penyampaian yang bentuk dia nak get the connection, perayuan, dia akan pakai baju macam ni. Dan tengok, antara orang yang suka pakai baju lipat tangan baju ni, tahu siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mantan Presiden US Obama kan? Tahu Obama kan? Presiden Obama dulu kan? Dia akan pakai baju macam ni. Smart. Dia nampak simple. Tahu pasal? Bukan nampak simple, sebenarnya dia try to get the connection. Dia nak lebih orang mesra dengan dia, orang rapat ni. Sebab tu saya bukan
Ini salah satu daripada style saya lah. Saya lebih suka macam ni, lebih selesa macam ni. Saya lihat Syekh Muhammad, dan saya harap pun tuan-tuan pun tak ada masalah lah. Tuan-tuan dia macam kan, apalah ustaz tu pakai lagu tu macam tak apa ni, tak presentable, tak serius. Kita kuliah ni santai-santai tuan-tuan. Kena relax kan, baru kita boleh di mana. Ni okey pakai macam ni. Solat jemaah. Okey, tapi janganlah teruk sangat sampai pakai t-shirt lah, sampai kan, dia masing-masing dia ada dia punya apa? Dia punya uniform dia. Ustaz dia uniform dia. Doktor dia uniform dia. Wali bomba dia uniform dia. Itu uniform dia, dan orang kenal dia dengan uniform dia. Jadi kalau ustaz cabut kopiah, ustaz pun pakai t-shirt, ustaz pun pakai apa, orang tak begitu, tak nampak macam ustaz kan. Itu kalau doktor tak pakai pakaian dia, doktor dia mesti buh satu benda tu kat leher dia. Kecuali ada seorang doktor tu dia malas kot nak buh, tapi biasanya doktor dia mesti ada benda tu. Pasal apa? Itu uniform dia. Dia nampak macam dia. Tu saya lihat sebab kemudian polis pun sama apa sebagainya. Saya lihat sebab pasal itu dia. Sama juga kita bila kita. Pasal apa semua orang uniform dia, tapi ustaz dia malu dengan uniform dia. Dia malu dia nak pakai uniform dia. Dia kata dia nak suit dengan suasana. Okey, itu salah satu pada alasan yang Muna Sarawak lah kan, untuk dia boleh guna alasan itu. Tapi bila Nabi SAW berdakwah, Nabi SAW tak buka pakaian dia dan pakai pakaian daripada orang-orang yang nak dia dakwah. Faham tak? Bahkan orang-orang yang didakwah Nabi SAW pula ikut pakaian Nabi SAW. Pasal apa? Pasal gahnya pakaian tersebut. Gahnya pakaian tersebut, pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Maka solat al-jamaah tuan-tuan, jangan malu untuk memakai sunnah Nabi SAW. Jangan malu untuk pakai. Kita pakai sunnah Nabi SAW bukan pasal kita baik kan. Ni saya pakai jubah. Ni jubah ni. Ni jubah. Sebenarnya jubah raya ni. Ni nampak gaya ni, jubah raya ni akan pakai kat tahun ni apa nampak gaya. Kan pasal tak boleh nak order yang baru kan. Jadi solat al-jamaah tuan-tuan, pakai ni jubah. Lepas tu pakai ketayak atas kepala. Ada time saya akan pakai serban. Bila time saya nak serius sikit, saya akan pakai serban. Kan ada time-time yang tu saya pakai kopiah keras saya solat Jumaat. Ada bukan saja-saja orang ni pakai ni lah. Sebab apa? Solat ala Syekh Muhammad. Pasal apa? Pasal nak suit, nak sesuaikan dengan suasana tu, dengan audience tu, nak kita sesuaikan. Dan dia sunnah Nabi SAW. Saya pakai kopiah bukan sebab saya alim, bukan sebab saya baik, sebab saya tahu saya tak baik. Tu yang saya pakai kopiah. Kalau saya pakai kopiah tuan-tuan, solat Jumaat, nak buat benda tak elok pun tak rasa macam ni ada kopiah atas kepala kot, takkan nak buat kot. Itu. So kita pakai kopiah ni bukan sebab kita baik, tapi dia jadi shield tau, dia jadi penghalang kita daripada kita melakukan kemaksiatan. Kan? Orang perempuan pakai pakaian cantik, pakai pakaian, takkan dia nak buat benda tak elok lagi dengan dia pakai tudung, dengan pakai kan, pakai stokin kat kaki untuk tutup aurat dia, pakai stongan kat lengan lagi. Stongan lah kan, bahasa paling mudah sekali. Tu tuan-tuan di komen tu ada satu komen daripada pihak Galeri Ilmu. Kalau nak dapatkan buku melalui Galeri Ilmu, boleh hubungi nombor tersebut. Nah, saya lihat ada 2 buku saya dengan Galeri Ilmu, dan tuan-tuan doa ni ada satu buku lagi nak keluar ni, tengah duduk dalam oven ni, nak keluar tak lama lagi ni. Buku tajuk dia Mukjizat Nabi SAW. Dah dapat dah first draft. Nak buat komen-komen sikit, insya-Allah nak masukkan kata-kata aluan apa sebagainya, insya-Allah dalam tak apa lama lagi akan keluar lagi satu buku saya dengan Galeri Ilmu, nama dia buku tentang mukjizat Nabi SAW. Hebat mukjizat Nabi, bukan hebat buku saya tu, hebat mukjizat Nabi SAW. Jadi kita pakai jubah pun sama. Sebab tu saya selalu kata, ada orang dia pakai jubah, ada orang dia pakai, orang perempuan pakai purdah kan, pakai niqab kan. Kita kata, oh ustaz tu lah ni trend, ustaz semua pakai macam tu. Trend, bukan ikhlas pun ustaz tu, tapi trend. Saya kata trend tak trend pun dia merupakan sunnah Nabi SAW, biarlah dia pakai. Ada jubah tuan-tuan, jubah Ultraman, tahu jubah Ultraman? Jubah Ultraman dia macam ni dia macam V-shape tu kan, jubah Ultraman. Tinggal tak ada tu, tenang. Dia jubah Pepe. Ada orang perempuan pakai niqab. Solat Jumaat. Pasal apa pakai niqab tu? Tu trend lah ustaz, semua orang pakai niqab, dia pun nak pakai niqab. Hati dia kita tak tahulah tuan-tuan. Apa tidak dia pakai sunnah Nabi SAW tu baik. Tapi ustaz dia pakai tu, lepas tu dia bubuh mata celak-celak gitu, lepas tu bubuh bulu mata palsu lah, apa duk keliling macam mata unta ustaz dia tu. Semua sebab tuan-tuan, yang tu lain pula lah, yang tu dia boleh walaupun dia pakai niqab tapi boleh bawa kepada tabarruj dia, tamata dia tu. Tuan-tuan faham tak ni? Jadi tuan-tuan
bagi saya kalau ada orang yang berusaha untuk pakai macam Nabi SAW, kita respect. Apapun niat dalam hati dia nak pakai sebab ikut trend semasa ke, ikut apa ni, dia memang nak ikut sunnah Nabi SAW ke, itu hati dia, kita tak tahu. Tapi bila kita tengok orang berpakaian dengan sunnah Nabi SAW, kita rasa macam oh, it's a good thing. Dia macam satu trend yang baik, daripada orang duk pergi tiru orang barat ke kan. My trend, satu trend waktu zaman Korea itu semua pakai seluar kecil, seluar kecil kan. Senteng pula kan. Time macam tu. Saya Semat. Trend gitu. Tuan-tuan semua pakai macam tu. Jadi subhanallah Semat dah terbuka aurat. Jadi sebagainya. Faham tak? Asalkan dia bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, macam mana pun keadaan dia, fashion nak ikut dah terbaru ke apa sebagainya, kita okey lah. Kita hidup ni kita kena relax-relax lah. Jangan duduk stres-stres. Gitu. Ya itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Susah juga. Kadang-kadang kalau satu benda yang tak boleh, kita cakap apa yang boleh. Macam tu. Kita tak boleh nak jadi terlalu judgemental, tahu tak? Sembang kan. Bila kita terlalu judgemental dan kita terlalu cepat menghukum, dia akan jadi apa? Kita akan jadi sakit tau. Tengok orang tu, dia ni tak reti. Tengok ni, dia ni apalah ni. Tengok ni, orang tu tanya sikit, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau saya buat macam ni boleh tak Ustaz? Mana boleh buat aku tu? Haram kan, tahu tak? Oh, kawan tu pun macam tu. Tadi baru nak tanya kan. Cuba cakap, okey, kalau benda tak boleh, macam tu. Oh, sebenarnya tak boleh buat yang tu. Yang nak boleh buatnya macam ni. Bagi dia solution. Jangan kita cepat menghukum. Sebab kadang-kadang bukan ada benda yang kita tahu orang tahu. Sedangkan kita dulu pun kita pun tak tahu. Banyak benda kita tak tahu. Tapi Allah bagi sikit hidayah, kita dapat panduan, kita tahu benda tersebut. Maka jangan terlalu judgemental, jangan terlalu cepat menghukum, tetapi kita bagi guidance, kita bagi bimbingan. Itu lebih baik. Kalau kita tengok ada sahabat kita duduk dalam kemaksiatan, rather than kita duduk hukum dia dengan maksiat yang dia buat, lebih baik kita nasihat dia untuk dia keluar pada maksiat tersebut. Jadi kalau sudah faham lah, tu saya punya style lah. Saya punya style. Jadi salih alaihi wasallam, sebab nak bagi tenang-tenang hati, tak mau bagi duduk sakit hati sangat dengan orang kan. Tengok tu sakit hati, tengok orang sakit hati, buat apa? Baik kita tenang-tenangkan fikiran kita subhanallah, dan kita melihat on positive side. Kita tengok on positive. Ustaz depa pakai semua lah ni, pakai trend jubah Ustaz. Baguslah, alhamdulillah lah. Tapi Ustaz fashion lah ni Ustaz, depa macam-macam dia buat jubah tampon-tampon macam orang miskin Ustaz, tampon sini sikit, tampon sini sikit, tampon sikit. Biar dia lah, asalkan dia berminat untuk berpakaian mengikut sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, itu satu perkembangan yang sangat positif. InsyaAllah. Ada one time. Tahun ni pelik sikit. Tahun lepas tahun ni pekat semua, pakai tengkolok pula dah. Okey lah. Tahun lepas sebelum tu pakai jubah elok. Tahun ni pakai tengkolok. Subhanallah, rupa-rupanya tengkolok itu pun berasaskan daripada sunnah Nabi SAW. Yang bila orang-orang Arab masuk mai dekat tanah Melayu ni, tuan-tuan, dia bawa bukan sakat bawa agama, tapi mereka membawa pengaruh budaya orang Arab. Waktu tu orang belajar pakai kamis, orang belajar pakai jubah, orang tua-tua mula ikat di atas kepala dia, panggil imamah serban, bubuh kain atas bau dan meridak dan sebagainya. Ustaz Simat, tuan-tuan, itu pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh orang Arab yang turut bawa agama Islam. Subhanallah. Baik, terus okey, yang pertama, baju Nabi SAW dekat mana? Baju Nabi SAW sampai ke pergelangan ni, lengan, pergelangan tangan. Yang kedua, selari sehingga jari-jari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa qamisan wa kana fawqa al-ka'baini wa kana kummuhu ma'al asabi'. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya Nabi SAW memakai satu qamis, labuhnya atas daripada 2 buku lali, dan lengan bajunya selari dengan jari-jari. Okey, tadi kita dengar qamis Nabi SAW dia sampai dekat betis. Yang ni atas sikit daripada buku lali saja. Nampak macam jubah tu lebih labuh daripada biasa, qamis yang dia pakai. Dan biasa yang kita dengar tadi, ada satu pakaian Nabi SAW sampai ke pergelangan tangan, tapi ada yang Nabi SAW pakai ni sampai ke selari dengan jari-jari. Pasal apa? Sebab ada juga pakaian Nabi SAW itu adalah merupakan hadiah daripada orang. Nabi SAW dapat hadiah. Mungkin yang Nabi SAW pakai sampai selari jari itu mungkin disebabkan itu pakaian dihadiahkan oleh orang yang mungkin tak suit size Nabi SAW.
Tuan-tuan faham tak ni? Nabi SAW sangat meraihkan pakaian dan hadiah daripada orang. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi SAW sangat, dan Nabi SAW sangat dermawan pun atas pakaian yang dia ada. Ada orang SAW yang, cantiknya baju Nabi SAW, cantik. Dia buka baju tu bagi kat kawan tu. Tuan-tuan jangan kata baju saya cantik, lagi jenuh saya nak buka. Dah lah baju ni nak pakai raya lagi. Tapi subhanallah, tuan-tuan salli alaihi Muhammad. Tapi itulah Nabi SAW. Sebab apa Nabi SAW sampai macam tu? Sebab dia tak mau untuk mengecewakan hati orang yang berharap something daripada dia. Faham? Dia jumpa Nabi SAW, cantik. Kalaulah dia tengok baju cantik, maksudnya hati dia berkenan dekat baju tersebut. Dan kalau Nabi SAW tak bagi baju tu kat dia, mungkin dalam hati dia rasa macam sedikit kecewa sebab tak dapat. Walaupun dia tak expect pun dia nak baju tu daripada Nabi SAW. Tuan-tuan faham? Macam kita lah, kita nak something, subhanallah, cantiknya kereta ni, dalam hati tu macam teringin. Tapi tahu tak mampu. Kalau balik tu rasa macam, rasalah sikit, tapi tahulah kita tak mampu nak beli, tapi berasalah kalau satu hari dia ada duit. Cuba bayang, tiba-tiba token kedai kata apa, bos you tengok apa ni? Oh ni kereta lah ni, tapi saya tak mampu beli. Tak apa bos, you angkat saja. Mesti seronok gila ya, balik syok tu pun bawa kereta sebagainya. Macam tu kegembiraan Nabi SAW, nak masukkan kegembiraan ke dalam hati-hati sahabat-sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, bila mereka macam seronok memasukkan kegembiraan dalam hati saudara se-Islam ni, satu benda yang, satu sedekah. Faham tak? Sebab tu tuan-tuan, apa ni, seronok tuan-tuan bila sahabat-sahabat kita gembira dengan kita. Faham tak? Dan tak best tuan-tuan bila orang tak suka kita. Faham? Sebab tu saya kata, tak rugi pun berakhlak dengan akhlak baik. Tak rugi pun akhlak dengan akhlak baik. Orang yang berakhlak dengan akhlak baik, tuan-tuan, semua orang akan suka kat dia. Semua orang akan sayang kat dia. Kalau orang sayang kat dia, hati kita jadi seronok, kita jadi tenang. Faham tak ni? Orang semua gembira dengan kita. Memasukkan gembiraan dalam hati saudara se-Islam kita dan merupakan sedekah. Okeylah, sallallahu alaihi wasallam. Faham ni? At least, kata Nabi SAW, bertemulah dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria. Jumpa wajah ceria. Sebab dia memasukkan gembiraan dalam hati orang. Daripada masukkan rasa susah hati. Jumpa kawan kita, muka macam tu. Mesti kawan kita, ni pasal apa? Dia ni ada masalah apa dengan aku ni? Mesti rasa gelisah, tak seronok, tak syok. Faham ni? Alangkah cantiknya kalau kita sesama orang Islam ni, tuan-tuan, ada satu perasaan ni. Perasaan untuk menggembirakan hati saudara se-Islam dia. Tuan-tuan, maka hidup kita semua akan jadi tenang aja. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi sekali, kadang-kadang pakaian Nabi SAW tu labuh sebab musim sejuk. Ya, ada time-time musim sejuk, Nabi SAW akan memakai pakaian yang besar, atau memakai pakaian sedikit labuh, atau memakai pakaian sedikit tebal, kerana kesejukan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak cerita apa tujuan dia sekalipun, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi SAW pernah memakai pakaian sampai ke pergelangan tangan, dan Nabi SAW juga pernah memakai pakaian selari sehingga jari-jari, dengan maksud keharusan untuk kita memakai pakaian dengan bentuk yang demikian. Kalau kita pakai begini, oh ini sunnah Nabi SAW. Oh kalau pakai depan ni, oh ini pun Nabi SAW pernah pakai macam ni. Kata, pasal apa hang pakai macam tu, macam tak elok sangat lah apa semua. Tak ada. Tak, Nabi SAW biasa pakai dekat ni. Nabi SAW biasa pakai dekat ni. Itu hikmah di sebalik. Kadang-kadang Nabi buat macam ni, kadang-kadang Nabi buat macam ni. Boleh faham tak? Fuzali wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Farrel Rayyan Iskandar, Ustaz cantik baju. Terima kasih. Ni kata lagu tu je. Terima kasih. Faham tak? Tak mau lebih. Baik Ustaz Mat. Tuan-tuan, ni baju sahabat saya. Sahabat saya dia buat apa ni Ustaz Mat, butik. Nama dia EJ. EJ ni dulu artis tuan, dia main gitar. Allah takdirkan saya duduk ni, saya jumpa banyak artis-artis yang dah berhijrah, dia jadi orang baik. EJ ni sampai dia tinggal, dia dulu main heavy metal kan. Dia main heavy metal, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu bila dia hijrah ni, dia jadi baik ni. Sampai dia tak reti langsung nak main gitar, langsung tak reti. Dia tinggal terus gitar dia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, bukan setakat tu, dia duk buat ikut kerja-kerja dakwah, buat pergi dakwah sana sini sebagainya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia buka butik EJ Collection. Tuan-tuan boleh tengok lah, tuan cari tengok EJ Collection, EJAY Collection. Dia buat baju-baju ni, baju yang saya tempah untuk keluarga saya pada raya, untuk raya tahun lepas.
Dia buat satu special design untuk saya macam ni. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak special design ke, tuan-tuan nak apa ke sebagainya, saya tuan-tuan boleh apa ni, EJAY, bukan EJ saja, EJAY collection. Betul ke? Kan EJ collection, EJ. EJ. Jadi sebab tu apa ni, tu kita support perniagaan sahabat kita lah. Ni kepiah pun kepiah dia ni. Tengok tu ada kan? Kepiah. Saya suka kepiah ni, kepiah yang macam apa? Yang macam tak mau pakai lek. Rambut penyet. Kan? Jadi saya pakai kepiah macam ni. Saya suka sebab dia ada ventilation. Ada ventilation, mudah angin. Baik, saling semak. Okey, yang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan bahwasanya Nabi SAW memakai satu kamis, labuhnya atas daripada 2 buku lili dan lengan bajunya selari dengan jari-jarinya. Riwayat Al-Hakim. Terus yang berikutnya, leher terbuka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, leher terbuka. An Muawiyah bin Qurrah an abihi radhiyallahu anhu maqal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaqun aw qala rizqun qala zirru qamisihi mutlaq qala salli ala sayyidina fa adkhaltu yadi fi habi qamisi qamasastu al-khatam atau kama qala. Allahumma salli ala sayyidina rawahu Abu Daud. Riwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada bapaknya Qurrah radhiyallahu anhuma, yang menceritakan, aku bersama satu kumpulan daripada kabilah Muzayyanah yang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk membai'ah baginda. Aku lihat kancing baju baginda dilepaskan, yang ini tidak disematkan. Maka aku masukkan tanganku melalui belahan leher baju baginda Nabi SAW. Lalu aku menyentuh khatam kenabian yang ada pada badan baginda Nabi SAW. Saya simak. Jadi hadis di atas menceritakan tentang Nabi SAW yang memakai baju dengan kancing yang dilepaskan. Yang ini tidak disematkan. Kancing yang dimaksudkan adalah kancing yang diletakkan pada bahagian leher, pada belahan leher baju untuk menutup bahagian dada daripada terdedah, dan dia menjadi ikutan para sahabat, antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang melepaskan kancing bajunya dan berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW memakai baju dengan keadaan kancing bajunya dilepaskan. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW buka butang baju dia, buka kancing baju dia. Pasal apa? Sebab sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di antaranya ialah Nabi SAW, Allah bagi satu tanda kenabian, dia panggil khatam nubuwah. Dekat mana? Dekat belakang badan Nabi SAW. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, antara tujuan dia ialah supaya baju itu dapat direndahkan, dan orang-orang yang baru nak beriman kepada Nabi SAW, untuk menambahkan keyakinan mereka terhadap Nabi SAW, untuk melihat khatam nubuwah tu lebih mudah. Sebab orang-orang daripada Nasrani dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad Yahudi, mereka ni telah diceritakan tentang Nabi SAW ni. Bahkan ulama-ulama Yahudi Nasrani ni, mereka kenal Nabi SAW ni lebih daripada mereka kenal. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum, Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenali dia, yakni Nabi SAW itu, lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Dan di antara benda yang dihebah-hebahkan, dimaklumkan tentang Nabi SAW ni ialah tentang khatam nubuah Nabi SAW letak di tengah belakang. Yang besar dia macam besar teluk burung merpati, saiz dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah duduk dekat belakang. Jadi sallallahu alaihi wasallam biasa bila ada orang-orang yang macam ni yang mai, yang depa nak tengok kebenaran Nabi SAW berkait dengan apa yang diceritakan dalam kitab Taurat dan Injil, maka tuan-tuan Nabi SAW akan membuka butang baju ni supaya apa? Supaya dapat Nabi SAW mudah untuk merendahkan baju dia ke belakang dan orang dapat melihat khatam Nabi SAW. Itu di antara tujuan dia.
Walaupun ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW biasa pun buka macam tu, tapi sebagainya kata apa, antara sebabnya ialah Nabi SAW nak merendah mudah. Macam kes yang berlaku ni Muzayyanah, kumpulan daripada Muzayyanah mai, depa nak mai tengok Salih Semat. Lalu Nabi SAW boleh bayang tak duduk dalam satu majlis, tiba-tiba ada orang seluk kat belakang baju kan, nampak macam kurang adab lah apa semua. Tapi tak, depa mai tu dengan depa nak sungguh nak mengambil keyakinan bahawa ini memang Rasulullah SAW. Dan Nabi biar saja. Pasal apa? Pasal khatam Nabi memang duduk kat situ. Kamu nak pegang ke? Kamu nak tengok ke? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang tengok khatam nubuah Nabi SAW waktu dia masuk Islam ialah Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala. Radiyallahu anhu. Salman Al-Farisi lah gila tuan-tuan. Struggle-nya dia nak cari Nabi SAW. Sampai diceritakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diceritakan bagaimana dia bawa kurma, dia sampai ditangkap, sampai jadi hamba Salman Al-Farisi. Semata-mata nak cari kebenaran. Sampai cari kebenaran, jumpa seorang pada seorang, sampai orang kata pergi cari dekat sana. Dan nak jumpa dia, nak kenal dia tak terima sedekah. Dia tak terima sedekah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan dia salih ala Sayyidina Muhammad, dia terima hadiah, dia tak terima sedekah. Dan di belakang ni ada khatam nubuwah. Dia pun pergi cari. Bila Nabi SAW sampai dekat Madinah, tuan-tuan, dia pergi ambil bawa kurma, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, dia kata kat baginda Nabi SAW, dia kata, Salih Semat, ini sedekah hamba, sedekah saya pada Tuhan. Lalu Nabi kata apa? Kami tak terima sedekah. Salih Semat, kami tak terima. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW ambil, Nabi kata kami tak terima sedekah, tapi Nabi tak makan. Nabi bagi dekat para sahabat dia untuk makan. Nabi SAW tak makan. Esoknya dia datang lagi, dia bawa kurma lagi, dan dia sebut dekat Nabi SAW, ini hadiah daripada saya. Waktu baru Nabi SAW kata terima kasih, Nabi SAW ambil dan Nabi SAW makan. Kemudian Nabi SAW kata Salam Al-Farisi, Nabi SAW merendahkan pakaian dia sehingga dia nampak khatam nubuah di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan bahawa kebenaran sallallahu alaihi wasallam inilah Nabi akhir zaman ataupun Nabi yang diutuskan pada ketika tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, akhirnya Salman Al-Farisi pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia antara syarat pembebasan daripada Salman Al-Farisi ni, tuan-tuan, dia kena tanam, dia deal dengan bos dia tu untuk bebaskan dia, kena tanam 300 pokok, apa pokok lah, wallahu alam, saya tak ingat. Salih Azmat kena tanam pokok, dan pokok tu mesti kena berbuah. Pokok kurma tu mesti berbuah pada tahun tersebut juga. Salih 40 pokok kalau tak salah saya. Lalu Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan, Nabi SAW sendiri pergi tanam pokok kurma tu. Dan biasa pokok kurma dia lambat, tuan-tuan, lambat. Kalau tanam pokok, dia kata dia hanya akan dibebaskan selepas pokok ni berbuah. Lepas tu bebas dia. Macam mana nak buat? Nabi SAW sendiri pergi tanam. Tanam. Subhanallah, mukjizat daripada tangan Nabi SAW, pokok tu berbuah tahun tu juga. Saya tanam pokok kurma dekat madrasah saya. Sampai hari ni tak buah-buah lagi. Daripada tahun berapa saya tanam? 2016 dulu saya tanam. 16 4 tahun dah, tuan-tuan. Barulah tinggi mana. Subhanallah, Syekh. Nabi SAW tanam tahun tu juga berbuah. Subhanallah, mukjizat Nabi SAW. Ada satu je tak berbuah-buah. Lalu Nabi SAW tanya, ni apa kena dengan pokok ni? Sayyidina Umar kata, Rasulullah, ni pokok ni saya yang tanam ni. Oh, patutlah. Nabi SAW cabut pokok tu, Nabi SAW tanam balik. Pokok tu juga berbuah pada tahun yang sama. Akhirnya Salih Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi dibebaskan. Alhamdulillah, Datuk Rosli Salih Alaihi Wasallam sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Salih Alaihi Muhammad Datuk Rosli merupakan pengasas kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, masya-Allah, yang banyak menganjurkan program-program, bantuan-bantuan ke masyarakat dan sebagainya. Subhanallah. Dan saya mengajak semua sahabat-sahabat saya menyaksikan ini untuk sama-sama kita membantu, menyokong dan mendukung usaha yang dilakukan oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Salih Alaihi yang banyak memberikan. Saya tengok dalam page tu, tiap-tiap hari ada saja sumbangan-sumbangan yang diberikan. Ahlan wa sahlan, dan mudah-mudahan Allah mengira dia sebagai amal soleh yang berpanjangan. Baik, kita teruskan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Okey, walaupun Nabi SAW biasa untuk membuka butang dan diikuti oleh beberapa orang daripada sahabat, sahabat ni mana ikut je, tuan-tuan. Tambah-tambah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar. Apa Nabi SAW buat, semua dia nak ikut. Lalu tengok ada satu pokok kurma, Nabi SAW pernah bagi salam kat pokok kurma tersebut, dia pun bagi salam walaupun dia tahu pokok kurma tu tak akan jawab salam dia. Dia pasal apa bagi salam? Sebab dia tahu, sebab itu perbuatan Nabi SAW, dia nak ikut. Pernah lalu satu tempat, Nabi SAW tunduk kepala dia sebab ada dahan pokok. Lepas tu pokok tu ditebang dah. Boleh dia lalu balik, dia pergi tunduk juga dekat situ. Pasal apa tunduk kat situ? Sebab aku pernah tengok Nabi SAW pernah tunduk kat sini. Jadi subhanallah, punyalah dia nak ikut Nabi SAW. Ikut Salih Alaihi Wasallam, tuan-tuan.
Maka salah satu benda yang dia ikut ialah dia tengok Nabi SAW buka butang, dia pun buka butang. Walaupun Nabi SAW buka butang ada tujuan, dia tak kisah apa tujuan Nabi SAW, dia buat tu sebab dia nak ikut baginda Nabi SAW. Walaupun begitu, terdapat hadis yang lain yang menyeru sahabat agar mengancingkan bajunya, jangan dibiarkan terbuka. Seorang sahabat bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akulah seorang lelaki pemburu, bolehkah aku mengerjakan solat dengan memakai baju saja? No, dia salih ala Muhammad. Baginda Nabi SAW, boleh, akan tapi kancingkanlah walaupun dengan hanya menggunakan satu duri. Nabi SAW perintah para sahabat untuk mengancingkan baju. Jadi salat Jumaat, tuan-tuan tengoklah keadaan semasa macam mana lah ni. Tengok tuan-tuan how you present yourself. Macam mana tuan-tuan nak berhadapan dengan masyarakat. Tuan-tuan nampak kemasnya macam mana, nampak segaknya macam mana. Salat ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau tuan-tuan rasa macam itu kita nak buat satu produk nama dia Islam, satu produk yang bersih, satu produk yang cantik, satu produk yang kemas, maka tuan-tuan juga perlu represent diri tuan-tuan sesuai dengan apa produk yang tuan-tuan nak bawa. Nah, tu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Azri Munajat, ya kat Kedah pula hari ni. Selamat pagi Mariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih Aniza Bahari. Azri Munajat, alhamdulillah. Saidah Abu Bakar, Johor Bahru, jelas sekali. Terima kasih. Nursyah Kardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita membincangkan kitab ataupun buku yang nama dia An-Nihayah, Al-Hayatu bi Sunnatin Nabawiyah. Hidup dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buku susunan saya yang saya susun kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, apa cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangun tidur sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur balik. Kita masih membincangkan bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya doa pakaian baru. Yang ni tuan-tuan, nak macam mana nak ni, tuan-tuan kena beli buku ni ya, baru boleh dapat doa ni kan. Tuan-tuan boleh beli buku ni daripada Galeri Ilmu. Tuan-tuan boleh scroll balik dekat komen-komen tu ada nombor telefon, dia untuk daripada madrasah pun kita buat jualan, daripada Galeri Ilmu sendiri pun buat jualan, mana-mana pun boleh, insya-Allah tak ada masalah apa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi amamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khairu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'a lahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang Nabi SAW ajak ketika pakai pakaian baru. Ada rupanya ada, kalau pakai baju baru ada doa dia khas. Subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Dek Jun sudah buat payment online kat website Galeri Ilmu. Terima kasih. InsyaAllah Galeri Ilmu akan buat akan hantar dengan segera buku-buku ni. Selain pada buku ni ada buku lagi satu, Amalan Mengangkat Darjat. Dan doa-doa lah, tak lama lagi nak keluar lagi satu buku mukjizat. Baik, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Allah Rasulullah SAW apabila memakai pakaian baru, baginda akan menyebut nama pakaian baru itu, sama ada serban, baju atau selendang, kemudian baginda membaca doa. Jarang kita buat begitu tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Jarang buat begitu. Di antara salih ala Sayyidina Muhammad, Nabilah first time tengok ustaz, dia tanya ustaz semalam, terima kasih Nabil, masya-Allah. Saya selamat suka cara ustaz dan moderator ajak kita semua bersangka baik instead of salahkan orang lain. Terima kasih saya sangat, alhamdulillah, masya-Allah. Macam itulah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak buat sebelum tu, saya nak buat satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita untuk sentiasa bersangka baik dengan orang. Walaupun orang tu melakukan kesilapan dalam kehidupan dia. Pertamanya, kisah masyhur Arab Badui main kencing dekat masjid. Dia masuk-masuk dengan masjid, dia kencinglah masjid. Kalau kita lah tuan-tuan agak-agak selamat Arab Badui tu. Apa dah kencing kat dalam masjid ni, tak tahu kawan semua, pakai selamatlah kawan tu. Tapi bila dia masuk kencing, para sahabat macam kita lah, semua nak ambil action lah. Nabi SAW kata, tunggu sat, biar dia kencing sampai habis dulu. Sampai dia habis kencing, suruh kencing kat situ. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian lepas habis kencing, para sahabat pun duduk standby lah, tunggu apa lagi Nabi SAW pergi arahan ni. Tiba-tiba Nabi SAW suruh pergi ambil air, Nabi SAW suruh pergi curah dekat tempat kencing orang Arab tu.
Kalau kita lah, kalau saya ada kat situ kata, yelah dia yang kencing, paling tidak dia curah sendiri ni, aku pula yang kena kot lagu tu lah. Tapi Nabi SAW suruh, dia buat lah. Lalu selepas selesai semua, biarlah tuan-tuan sambil duk curah pun agak mata pun menjeling macam tu. Dia ni ya, apa semua kan. Sahabat-sahabat yang lain pun semua kat jeling-jeling kat dia. Dia pun macam, saya apa dia pun ni. Lalu keluar-keluar dia, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW panggil dia. Maisat, cakap dengan bahasa yang paling lembut. Dia kata, di masjid ni, instead awak kata apa? Saya apalah, pergi kencing dalam masjid. Kan? Tak tahu kan masjid ni. Tapi Nabi SAW kata apa? Nabi SAW explain dekat dia. Ni masjid ni tempat orang baca Quran, tempat orang semayang, tempat orang buat ibadat. Dalam masjid dia tak ada kencing. Faham tak ni? Lalu dia tu pun angkat tangan, ya Allah, engkau berkatilah aku, engkau berkatilah Muhammad, ya Allah, engkau jangan berkati orang lain ni. Wah, tu marah sungguh lah tu. Nabi SAW kata apa? Kamu telah menyempitkan benda yang luas. Pasal apa Nabi SAW boleh buat itu? Sebab sangka baik sangka baik. Sangka baik ni menimbulkan tenang. Kan? Sangka baik macam mana? Dia tak tahu lah yang dia buat macam tu. Kalau dia tahu, dia tak buat lah macam tu. Tu yang ni. Cuba set lah nanti. Oh, dia tak tahu. Tu yang kita nasihat dia. Jangan kata, kita selalu kata apa? Takkan yang tu pun tak tahu. Tu beza tu. Kan? Kita akan cat. Takkan yang tu pun tak tahu kot. Tuan-tuan, bukan semua benda kita, orang tahu. Bukan semua benda yang kita tahu, orang lain pun tahu. Kita dulu pun kita pernah tak tahu. Kalau kita dapat hidayah sikit, dapat ilmu sikit, maka kita pun tahu. Maka macam tu juga orang tu, dia pun perlukan kepada bimbingan, perlukan kepada pengetahuan yang kita ambil tanggungjawab tu untuk bagi tahu dekat dia. Faham dah ni? Balik pada perbincangan tadi, don't be judgmental. Jangan cepat menghukum. Kan? Tapi kita letak yang semua orang ni mad'u kita, semua ni orang yang boleh kita nasihatkan. Dalam keadaan letak dia sebagai tak tahu. Daripada kita susah hati kan, pasal apa dia tak tahu, pasal apa dia tak tahu, saya tak tahu. Faham lah? Okay, balik pada perbincangan kita tadi. Sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW kata, Abu Sa'id Al-Khudri kata bahawa Nabi SAW bila memakai pakaian baru, baginda akan menyebut nama pakaian baru tersebut. Kalau kopiah, Nabi SAW sebut kopiah. Serban, Nabi sebut serban. Kalau baju, Nabi sebut baju. Nabi SAW pakai khamis. Tahu tak khamis? Tahu, tapi dia sebut lah. Imamah, kan? Serban, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW sebut nama-nama dia. Kemudian Allahumma salli alaihi Muhammad. Lepas tu Nabi SAW akan berdoa. Apa doa dia? Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu. Amin ya Rabb. Ya Allah, untukmu segala pujian. Engkaulah yang memakaikan aku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan dia dibuat. Dan aku berlindung daripadamu kejahatan pakaian ini dan kejahatan tujuan dia dibuat. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tabarani. Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Itu doa dia. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca doa ni dekat dalam ni lah. Allahumma laka, tu muka surat 26. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, untukmu segala puji. Dapat pakaian baru kan? Puji Allah lah. Engkaulah yang memakaikan aku pakaian ini. Allah yang bagi kat kita. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Dura. Kata Imam Syafi'i, siapa yang inginkan husnul khatimah di penghujung umurnya, hendaklah dia bersangka baik kepada manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok baru ni Ustaz almarhum Ustaz Ismail Qamus, masya-Allah, meninggalnya dalam bulan Ramadan, meninggalnya sallallahu alaihi Muhammad malam Jumaat, masya-Allah. Semua kebaikan ada kat dia. Itu tanda-tanda mudah-mudahan tanda husnul khatimah. Dan kita kenal dia, kenal dia. Tuan-tuan, dia orang yang sangat low profile, sangat lemah lembut. Kalau jumpa dia tuan-tuan, tak ada benda yang tak kelakar. Kita sembang dia macam suka buat lawak. Kita seronok dengan dia tuan. Siapa pun pergi duduk dekat dengan dia rasa macam tak boleh duduk sekejap-sekejap, mesti duduk lama. Sebab dia suka bercerita, dia bercakap, dia suka buat lawak. Kita akan sangat tenang dengan dia. Ni tuan-tuan, ni seorang dai. Jangan bila kita duduk tuan-tuan, orang kan nak cepat-cepat pergi pada kita. Faham ni? Orang duduk kita macam, dia ni tak boleh duduk lama-lama dengan dia, start motor belah balik awal kan. Pasal apa? Faham tak ni? Macam mana nak dapat itu? Sentiasa sangka baik dengan orang. Hidup kita akan tenang lah. Baik, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Allah bagi dekat dia husnul khatimah mudah-mudahan.
Allah, kemudian dia kata dalam doa tu, engkaulah yang memakaikan aku pakaian ini, berdalilkan kepada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut, Allah berfirman, Allah sebut apa dalam hadis qudsi tu? Dia kata, sesungguhnya kamu semua, ya ibadi, wahai hamba-Ku sekalian, salli ala Muhammad, sesungguhnya kamu semua bertelanjang, akulah yang memakaikan pakaian untuk kamu, akulah memberikan pakaian. Jadi subhanallah, tuan-tuan rasa apa? Saya yang beli Ustaz. Memang ya kamu beli, tapi siapa yang rezekikan pembelian tersebut? Siapa yang bagi rezeki pada kamu untuk kamu boleh mampu untuk beli pakaian tersebut? Ada orang yang langsung tak ada duit untuk beli pakaian. Faham ni masalah saya, tapi saya lah yang berusaha untuk ni dapat ni. Tengok ni, inilah hasil daripada saya belajar dulu. Tengok saya dapat macam ni. Ni sijil saya yang akhirnya saya dapat kerja ni. Jangan cakap macam tu. Ada orang 4 flat straight mengaji, tuan-tuan, kerja sampai lani pun tak ada. Tuan ni, ada orang yang langsung tak mengaji pun, SPM pun 3 dapat dulu ni, sama dulu. Salih Semat, tuan-tuan, tapi lah ni jadi businessman yang berjaya, multi-millionaire. Salih Semat, apa ni siapa macam apa Salih Semat, Syekh Bukhari ke apa, kan? Salih Semat, Syekh Mukhtar Bukhari, kan? Salih alaihi wasallam. Apa pengajian tak tinggi mana pun, tapi subhanallah. Maksudnya Allah nak bagi tahu, kata kita usaha tapi Allah yang bagi. Nak bagi faham macam tu. Jadi pakaian ni walaupun nampak zahirnya kita yang beli, yang kita yang pilih, tapi sebenarnya Allah yang bagi. Sebab ada orang yang nak pakaian sama tapi dia tak mampu. Ada orang yang subhanallah tuan-tuan punya duit yang banyak tapi dia tak mampu beli macam yang kita beli. Jadi tuan-tuan, Allah yang memakaikan kepada kita pakaian ini. Dia jangan duk sombong dengan pakaian kita. Kalau Allah boleh tarik balik, Allah boleh bagi, Allah juga boleh tarik balik. Dia duk sombong lah. Salih alaihi wasallam, itu syukur dengan nikmat yang Allah bagi kita. Kemudian doa tu sambung, dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW ajak kita, Nabi kata, as'aluka, aku bermohon kepadamu ya Allah, khairuhu wa khairama suni'alahu, atas kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan dia dibuat. Kalau orang buat tujuan dia untuk kebaikan, kita nak tumpang kebaikan atas tujuan orang tu buat pakaian ni. Apa siapa buat baju ni? Supaya orang tutup aurat dengan sempurna. Dia buat tujuan ni, bagi labuh elok ni pasal apa? Tutup aurat dengan sempurna, eloklah salih alaihi wasallam, baru jadi cantik. Dia buat dengan tujuan untuk dapat kebaikan. Maka kita tumpang kebaikan atas orang tu niat. Dan bukan sekat tu, kita doa juga supaya baju ni bagi kebaikan untuk kita. Pakaian kita ni jadi kebaikan untuk kita. Faham tak? Tutup aurat dengan sempurna, tak jadi azab nanti di akhirat sebagainya. Dan kata Nabi, sambung lagi, wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu, aku mohon padamu daripada kejahatan pakaian ini. Apa kejahatan? Mungkin nanti timbul riak dengan pakaian tersebut. Faham ni? Mungkin pakaian tersebut akan menyebabkan kita dihumbal dalam neraka disebabkan ada aurat kita yang tak sempurna ditutup. Sebagainya. Niat kita yang tak betul kita memakai pakaian tersebut. Kejahatan daripada pakaian. Dan kejahatan dia dibuat. Apa maksud kejahatan dibuat? Orang dulu waktu dia buat dulu ni, dia ada niat yang tak baik. Dengan maksud salih alaihi wasallam, ni baju ni kita kena bagi slim sikit, bagi nampak dia punya ni curve dia. Bagi nampak dia punya apa semua sebagainya. Ni bagi nampak ada kejahatan yang dia niat atas perbuatan tersebut, dan kita minta berlindung daripada kejahatan, daripada niat dia yang tak baik itu. Itu doa dia. Dan doa ketika hendak memakai pakaian. Tadi doa pakai pakaian baru nah. Yang ni doa pula ketika kita nak pakai pakaian. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengenakan pakaian seperti kamis, selendang ataupun serban, baginda akan mengucapkan. Yang ni Nabi SAW tak sebut dah nama. Nabi sebut nama tu kepada pakaian baru. Yang ni Nabi tak sebut nama dah. Nabi cuma baca doa aja. Salli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwalah. Maksud dia, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dan kebaikan yang dibawanya, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan keburukan yang dibawa olehnya. Itu doa dia sallallahu alaihi Muhammad yang tercatat dalam riwayat Ibnu Sunni dan tercatat juga dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Okey. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, kita berhenti tentang doa hendak memakai pakaian. Pertemuan kita akan datang, kita akan sambung lagi dalam bab pakaian terbaik, warna pakaian terbaik, dan apakah warna-warna yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bincang lagi memulakan memakai pakaian tu macam mana.
menanggalkan pakaian tu pula macam mana? Nah, salat sunat. Kain paras labuh, kain paras labuh kain, larangan melabuhkan kain apa semua ni. Nah, seluar Nabi. Semua kita akan bincang nanti pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada hari ini jadi manfaat. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat dan terima kasih juga pada pihak Masjid Tengku Ampuan Afzan, nah, yang menganjurkan program kita pada pagi ini insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.